pertama kelainan ini ialah negeri yang pertama tarik wang kerajaan daripada bank-bank ribawi. Perkara pertama saya buat waktu saya pegang jawatan MB, saya panggil siapa ni, pegawai keuangan negeri ketika tu, Datuk Hassan kan. Datuk, sebanyak mana wang kerajaan di dalam bank ribawi, tarik semua masuk dalam bank Islam. Alhamdulillah ketika itunya bank Islam sudah ada. Apa nak jadi kalau bank Islam tak ada lagi ketika itu, wallahu alam. Menyebabkan kesemua manajer-manajer bank ketika itu datang ke bilik saya, dihadiri oleh bekas Mufti Kelantan Allahyarham Datuk Haji Hasbullah. Mereka bersungut, bagaimana kami nak meniaga kalau kerajaan tarik duit dia daripada bank kami. Semua orang manajer bank cakap macam tu semua. Akhirnya saya jemput, saya sebagai tuan rumah, berilah peluang kepada saya cakap sikit. Saya kata saya tidak tarik, saya tidak tutup bank tuan. Saya tak boleh tutup bank tuan. Saya hanya tarik duit saya. Duit kerajaan di bawah jagaan saya. Tarik masuk bank Islam. Dan saya sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ingat lagi tu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ahalla dulu baru harrama. Menandakan bahawa halal tu lebih diutamakan. Ya, haram sikit saja. Dan Allah sebut Allahu, bukan ahlal tu. Isim zahir. Aku sebagai Allah menghalalkan jual beli. Jual beli, pinjam, meminjam, pajak, memajak, terlalu banyak. Halal. Haram sikit ya, 1 ribu. Alhamdulillah, manajer-manajer bank senyap dan bangun daripada majlis saya tak minum teh. Ini perkara pertama yang berlaku kelainan di Kelantan. Sampai hari ini bank-bank di Kelantan khasnya semua menggunakan akaun Islamic Bank. Ini satu jasa yang dibuat oleh Kelantan, hasil daripada undi yang diberi oleh rakyat Kelantan tahun 90 pada parti PAS, dan PAS pilih saya jadi Menteri Besar. Yang kedua, Kelantan juga mempunyai negeri yang Kelantan negeri pertama letak syarat kepada pekerja-kerja Muslim hanya tutup aurat. Belum daripada ini, di Kelantan ni terlalu banyak kedai-kedai, kedai gunting, kedai keriting rambut, terlalu banyak. Bila saya minta muslimat pegawai yang bekerja dengan kerja saya tutup aurat, maka kedai-kedai sendiri tutup. Kerana orang perempuan bila dia buat keriting, dia kena tutup. Tak ada faedah keriting. Bila tak ada faedah, kedai pun dengan sendiri tak wujud. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita tengok, waktu saya pegang Kelantan dulu, dalam 100 perempuan berjalan di jalan raya, adalah 2-3 orang tutup kepala, tutup aurat. Sekarang ni alhamdulillah, kalau ada pun orang luar yang baru sampai di Kelantan ataupun orang non-Muslim, jadi saya kata aurat tutup. Pada non-Muslim, dia nak masuk pejabat saya, dia mesti bersama dengan pegawai saya. Tak boleh pelawak muslimat, wartawan kan masuk pejabat saya dengan seorang diri, tak boleh. Mesti dia sertakan dengan pegawai saya di luar. Dan pakaian non-Muslim ialah pakaian secara moral, bermoral. Alhamdulillah, sekarang ini hak tidak pas pun di Kuala Lumpur pun tutup juga. Alhamdulillah. Ini jasa yang dibuat oleh rakyat Kelantan yang mengundi PAS tahun 90. Dua, yang ketiga ialah lulus Akta Hudud tahun 93. Lulus Akta Hudud dilulus oleh Dewan Negeri sepenuh ahli. Semua ahli Dewan Negeri, termasuk 2 orang ahli UMNO,
pun mengundi wuduk. Dibimbing kata dia takut jadi kafir. Alhamdulillah, kesedaran beragama di Kelantan menyebabkan ini. Menyebabkan bekas PM mengamuk, tulis surat pada saya bahawa kalau hudud dijalankan akan diambil tindakan. Kertas surat dia masih ada, menjadi saksi dunia akhirat. Tak tanya khabar, hei ni Aziz, hei MB Kelantan, kenapa buat hudud? Tak tanya khabar. Dia datang, tak salah saya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia datang ke Kelantan, kirim surat pada saya, marah pada saya, nak ambil tindakan. Dan sebelum daripada surat yang datang, Kelantan telah pun dimagerankan. Hampir dua pengah dimageran. Urusan Kelantan diurus oleh pusat. Maka saya teringat pada usul fiqh. Ma la yadruku kulluh la yadruku kulluh. Ma la yadruku kulluh la yadruku kulluh. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Saya ingat saya buat misal, kalau kita beli beras 1 guni, nak angkat tak daya, kita tinggal, tak betul. Kita ambil secupok, 2 cupok, sekali 2 kilo, punggah, akhir sekali habis. Bila juga masalah ini, kamu tak nak tindak Kelantan terhadap hudud, tak apa, tinggal. Banyak lagi benda lain yang aku boleh buat di Kelantan. Itu 3. Yang keempatnya ialah tambah hari cuti. Kelantan yang pertama memberi peluang pada pegawai dia cuti 2 hari seminggu. Dulu Kelantan hanya hari Jumaat. Dia tambah 1 hari lagi seminggu. 1 hari Sabtu. Menyebabkan riuh bahawa Kelantan didik rakyat dia supaya dia pemalas. Pemalas, akhir dia tiru. Sekarang ni alhamdulillah negeri-negeri lain pun tu bercuti 2 hari seminggu. Albisu at'imuhum ma ta'imtum wa albisuhum ma labistum. Ini arah daripada Rasulullah SAW pada orang atas supaya beri layanan kepada orang bawah. Albisuhum ma labistum wa at'imuhum ma ta'imtum wa albisuhum ma labistum. Apa arti cuti 1 hari? Cuti 1 hari balik kampung, nak baiki kereta pun hari Jumaat lah. Nak jumpa keluarga pun hari Jumaat lah. Nak masuk kebun tebah bergetah pun hari Jumaat lah. Nak apa-apa hari Jumaat. Mari hari Sabtu ke pejabat tu, mari yang keadaan kepala penuh dengan masalah. Tak ada arti langsung. Tak ada arti rahat. Rahat adalah jadi amalan Islam, jadi kewajiban Islam. Nabi Muhammad SAW, walaupun dia berzikir, dia apa, tapi dia ada masa rehat. Belum subuh dia tidur dulu, walaupun semalam-malaman tu dia bertahajud. Macam-macam perkara. Rehat menjadi hak asasi yang Allah beri pada manusia. Jadi alhamdulillah Kelantan buat perkara yang luar kelainan pada negeri lain. Dan akhir sekali ialah Kelantan juga mempunyai MB yang berserban. Saya sengaja pakai serban. Duduk di Mesir, saya memakai sebagaimana biasa. Kok, nektai, pentelon, semua sekali. Dan saya mempunyai sebelah keping nektai, bawa balik 1 daripada Mesir. Di India, pakai macam orang India. Kurta, pajama, kasih topi. Tapi balik ke Malaysia, rakyat Kelantan ni mempunyai pandangan bahawa orang yang pakai pentelon, pakai nektai, cakap agama, itu muka dia. Kalau kita buat juga, maka kita tidak bil hikmah. Udu'aya sabil rabbika bil hikmah. Tidak hikmah. Apa arti kita bercakap cakapan yang orang lain payah nak terima kerana pakaian kita tak ada pasal-pasal. Jadi saya paksa diri saya, baik ke majlis raja-raja, baik majlis dengan tuanku, baik dengan apa sekalipun, saya serban. Alhamdulillah jalan baik. Dan sekarang ni bilangan orang berserban berbupiah lebih ramai daripada orang bersokok. Perhatian sekalian, balik sikit masalah
Mahkamah Malaysia telah keluar hukum gantung mati kepada pesalah-pesalah tertentu. Sekadar saya ingat waktu saya tanya dulu lebih kurang 300 dah waktu soalan saya buat di parlimen ke di mana, rakyat Kelantan, rakyat Malaysia telah dihukum gantung sampai mati. Tak ada siapa dia protes, tak ada orang protes. Mahkamah jatuh hukum mati kepada pesalah tertentu, masalah dadah, masalah senjata api dan sebagainya. Hudud tak mati, hudud tak mati orang. Bila orang itu mati kerana hukum gantung, mak dia kehilangan anak, isteri dia kehilangan suami, anak-anak dia menjadi yatim, dan kerajaan tidak bela orang ni. Mati-matilah. Hudud tak mati. Dan bila orang mati dalam kubur, senyap begitu je. Tapi hudud dengan denda yang kita buat, dia pergi kepada bola, tangan dia kudung. Dia pergi masjid, tangan dia kudung. Dia pergi market, tangan dia kudung. Mak dia ada anak lagi, tak mati. Bini dia ada tok lelaki lagi, tak jadi bujang, tak jadi bala. Anak-anak dia ada pok lagi, boleh bekerja lagi, banyak lagi kerja yang boleh dibuat oleh hukum. Kenapa orang protes hudud? Orang tak protes mengenai dengan hukuman gantung yang dibuat oleh mahkamah mengenai dengan pasal tertentu. Ini Islam fobia. Islam takut pada Islam ni macam nak ayam takut kelai. Islam fobia ni telah disebar oleh maghdubi alaihim dan ad-dallin sejak hampir beratus tahun dulu melalui Mustafa Kamal Atatürk di Turki, dan diterima oleh negeri-negeri Arab, dia buat oleh Lord Cromer, dan diterima oleh orang-orang Melayu di negeri kita sini. Benda ni mesti dihapus, tak boleh dibiarkan. Islam fobia. Alhamdulillah sekarang ni non-Muslim pun telah mengadakan persatuan cara dia untuk sokong PAS, kerana dia tengok PAS tak serupa dengan apa yang dia baca dalam buku-buku. Lebih lagi dalam hududnya ada diat, ada bayaran diat. Diat ni diberi pada waris, bukan diberi masuk poket kerajaan. Menyebabkan orang-orang yang tak faham Islam, dia terima Islam, bukan terima saja, no pada Islam. Ini benda yang menyebabkan kehadiran tuan-tuan di Kelantan sangat-sangat disanjungi, dan insya-Allah menjadi bekal kita di akhirat kelak. Nandakan bahawa Islam bergerak dengan bil hikmah, dengan demokrasi kita panggil, bukan dengan paksa, bukan buat bising, buat apa, tidak. Alhamdulillah. Itu 2-3 perkara saya sebut faktor dalaman berpunca daripada takwa kepada Allah. Ittaqullah yang diwajib sebut oleh khatib jemaat dia tiap hari jemaat. Ittaqullah jadi rukun jemaat. Satu lagi faktor luaran yang tuan-tuan boleh jadi tak tahu, kerana barang ini masalah saya. Dalam masa Jepun dulu tahun 40-an, di Kelantan ni ada 2 orang ulama luar negara. Satu dia panggil Syekh Azhari, saya tak jumpa dia. Dia duduk bersama dengan Tuan bekas Mufti khas, Mufti Haji Wan Musa di Kubah Pasu. Dia ni banyak kritik orang Kelantan, kerana dia ni orang luar. Bila dia orang luar mari di negeri lain, dia tengok benda-benda pelik, termasuklah usalli. Saya masih ingat tahun 40-an tu sibuk cakap usalli, kaum muda lah. Dan dia nak sembahyang tu angkat tangan ni, kuakai kata Kelantan. Selagi tak mau kok sak ta'aruf ta'yin tu, kadang-kadang dia tak kena molek tu, dia ludah tu nak batal dia punya tu. Maka Syekh Azhari sebut, ya ashabul furud, ya ashabul furud, pokok fardu zuhur, fardu asar, buat nyanyi istihza. Benda ni saya tahu, masuklah pada saya. Yang keduanya di Kelantan juga, di Kapur Sirih sebelah Kota Naim ni, ada seorang luar juga, iaitu panggil Tok Khurasan. Khurasan orang panggil Tok Syekh Kabur. Tok Khurasan ni orang alim.
Saya belajar dengan dia Mishkatul Masabih. Tiap-tiap lepas zuhur, anak murid pondok Bunuk Payung datang ke Hoib Baskar belajar Bukhari, baca Bukhari. Tok Khurasan ni bila orang baca bila dia mengajar dia tidur meletak kelubung tutup tubuh sekali. Bila orang baca hadis Bukhari, dia sebut hadis ni mu tengok semula dalam Tirmizi, hadis ni mu tengok semula dalam Abu Daud, hadis mu tengok semula dalam Sunan Sittah, dalam Tahawi, dalam Muwatta Malik, Muwatta Muhammad. Dia bila tidur pun dia boleh sebut hadis ni ada di Tirmizi, Muslim dan sebagainya. Punya alim ni. Dia ni di antara orang yang banyak kritik. Tapi tak kritik buku lah, tapi pada saya dan ayah saya. Kritik yang makan 40. Dia kata mu nikmat ni ayah saya. Makan 40. Bila orang mati makan 40. Makan 7 hari. Kalau makan 41 jadi mana? Oh. Makan 7 hari. Kalau makan 9 hari lah ke mana? Tahdirul waqti wal zaman wal makan min umur syara. 47 hari ni kenapa tentu 40? Kenapa tak buat makan 35 hari ke? Makan 7 hari. Kenapa tak buat makan 5 hari? Tak terjawab kita. Kerana benda ni benda uruf. Orang Kelantan ni kalau mati pakat pergi makan 3 hari, ngatik ke 7 hari. Harta ni harta anak yatim dah. Harta ditinggal oleh waris tu harta anak yatim. Sudahlah harta anak yatim, kerana orang mati habislah kuasa milik dia. Lepas buat pula 3 hari, 7 hari. Jadi Tok Khurasan di atas orang yang mengkritik. Lepas tu dia kritik juga masalah ambil Ismail. Mu ni apa ambil Ismail? Bunuh air banyak. Ya, Nabi Muhammad SAW kata wadda bimuddin. Kita sedih besar. Nabi Muhammad ambil Ismail air cukup. Mandi air segantai. Mu air nak kata banyak mana? Bau. Buat ibadat serentak dengan itu buat maksiat. Itu ke dia. Benda-benda begini para hadirin menjadi fakta luar, fakta luar yang menyebabkan hati saya selalu timbul benda-benda perhatian kepada urusan agama termasuk hudud. Waktu saya menang di Kelantan dulu, hudud ni nampak-nampak sajalah pada saya. Tapi bila berlaku pilihan raya kecil di Terengganu dekat dengan rumah Wembok apa ni Watalik, ya Ibrahim Ma'ud, bukan Ibrahim Watalik. Ketika keluar surat khabar, bila lagi Kelantan awak hudud? Tu saya Melayu kepala pengak. Bila Kelantan awak kepala? Kata sudah ni. Ini cara Allah Ta'ala nak paksa aku buat. Maka mulalah kita pun syarat kita. Dia buat semua, alhamdulillah. Ini fakta-fakta dalam dan fakta luar menunjukkan dengan kelainan di Kelantan termasuk hudud. Tuan-tuan semua datang ke Kelantan menambahkan lagi semangat iman kami untuk meneruskan kerja-kerja hudud, dan mudah-mudahan demokrasi, yang kita kata demokrasi, kita dapat pergunakan sepenuhnya dengan kehadiran tuan-tuan semua. Mudah-mudahan ada pasal hadir. Para hadirin semua, saya syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian tuan-tuan tinggal kerja di rumah mari ke Kelantan dalam masalah hudud. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah. Doa sikit. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ain وأصلح لنا شؤوننا كلها ربنا إنك على كل شيء قدير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. Jadilah kami ini pemimpin, bukan pemimpin golongan fasik tapi golongan muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.